Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Yang berusaha Cik Muhammad Zaidi bin Ishaq, pengarah IPGM Kampus Raja Melewa. Yang berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fazlur Rahman, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Raja Melewa. Yang dihormati rakan-rakan ketua-ketua jabatan, ketua unit, barisan para pensyarah, anggota khidmat sokongan, para pelajar, seterusnya muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamanya di kesempatan yang penuh barakah ini, pada hari yang mulia, hari Jumaat, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan yang kita nantikan, yang telah datang kepada kita, telah hadir kepada kita. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang mulia ini untuk sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia izin serta perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat bersama pada pagi ini. Sedang hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang cukup istimewa kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman kerana pada Ramadan kali ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalamnya. Insya-Allah keberadaan kita di dalam bulan Ramadan ini kita usahakan sebagai suatu keberadaan yang tidak sia-sia, tetapi adalah keberadaan yang kita penuhkan dengan amal kebaikan, dengan amal soleh kita. Ya. Sedang hadirin sekalian, Ramadan seperti mana yang kita maklum adalah bulan istimewa bagi umat Islam. Ramadan ini kita anggap sebagai tetamu istimewa kita. Tetamu istimewa umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sebagai orang yang beriman, pastinya kita merasa gembira, merasa teruja, merasa sangat senang hati dengan kehadiran Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah bulan yang istimewa kepada kita umat Islam, yang boleh kita anggap sebagai tetamu istimewa kita, yang datang kepada kita setahun sekali. Maka sebagai memenuhi tuntutan Ramadan selaku tetamu istimewa kita, sebagai orang yang beriman, kita perlulah meladini atau melayani tetamu istimewa ini dengan sebaiknya. Samalah macam kita kalau didatangi oleh tetamu yang datang ke rumah kita, maka kita melayani tetamu kita dengan sebaiknya. Kerana itulah tuntutan agama. Melayani tetamu ini adalah merupakan perkara yang dituntut di dalam agama kita, di dalam Islam. Kerana ihtiramud duyuf, yakni memuliakan tetamu itu adalah merupakan amalan soleh yang dituntut di dalam agama kita. Justru itu kehadiran
kehadiran Ramadan di dalam kehidupan kita pada tahun ini adalah umpama seperti tetamu istimewa yang datang kepada kita. Jadi sebagai umat Islam, kita perlu melayani tetamu istimewa ini, yakni Ramadan ini dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya. Bagaimana untuk kita melayani Ramadan? Untuk kita melayani Ramadan dengan sebaiknya, itu tidak lain dan tidak bukan ialah kita sebagai orang yang beriman perlu memahami bahawasanya Ramadan itu tetamu istimewa kita, maka kita perlulah menunaikan hak-hak Ramadan itu. Maksudnya hak-hak Ramadan sebagai tetamu. Ya. Di antara hak Ramadan itu sebagai tetamu istimewa kita, iaitu di dalamnya kita melaksanakan ibadah yang disebut dengan puasa ataupun asyam. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita puasa di dalam Ramadan. Sebulan puasa di dalam Ramadan. Justru itu kita mestilah menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpuasa di dalam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kerana sekiranya kita tidak menjalani ataupun kita tidak melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, seolah-olah seumpama kita tidak memberikan hak kepada Ramadan. Dan seolah-olah kita menafikan atau kita memberikan layanan yang buruk kepada tetamu istimewa kita Ramadan. Oleh kerana itu, perlu kita fahami bahawasanya di dalam Ramadan ini perlu kita melaksanakan ibadah puasa yang sebaiknya. Ya. Bagaimana untuk kita melaksanakan ibadah puasa yang sebaik? Kalau kita bahas panjang di dalam kitab fiqh maupun kitab-kitab yang lain menyebutkan bahawasanya untuk kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya, perlulah kita memahami konteks puasa itu sendiri. Ibadah yang menuntut kita untuk melaksanakan tuntutan-tuntutannya. Oleh kerana itulah Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahawasanya puasa ini ada martabat dia. Puasa itu ada martabatnya. Iaitu orang yang melaksanakan puasa itu terbahagi kepada 3 maqam atau 3 martabat. Yang pertama itu disebut dengan puasa orang awam. Jadi puasa orang awam ini adalah puasa di mana mereka itu menahan diri daripada makan dan minum. Dan juga menahan diri daripada nafsu kemaluan mereka. Jadi biasanya orang awam ni adalah mereka yang mampu menahan diri daripada makan dan minum dan juga menahan diri daripada nafsu kemaluan mereka. Jadi biasanya puasa orang awam ini kita mampu laksanakanlah. Kebanyakan kita puasa biasanya kita menahan diri daripada tidak makan dan menahan diri kita daripada tidak minum dan juga kita menahan diri kita daripada bersama dengan isteri kita pada siang hari. Itu biasa kita mampu untuk lakukan. Tapi ini makom yang pertama ataupun makom yang disebut dengan orang awam. Kalau kita mampu lakukan ini, maknanya kita berjaya pada tahap yang pertama. Makom ataupun martabat pertama puasa. Adapun martabat kedua, puasa kalau kita nak lebih lagi, untuk kita mendapatkan puasa yang terbaik, lebih lagi iaitu disebut dengan puasa khusus. Puasa untuk orang-orang yang khusus. Iaitu puasa yang mampu dilakukan
oleh orang-orang yang khusus ini ialah puasa daripada anggota zahir yang mampu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menahan diri daripada anggota-anggota zahir. Contoh, mata kita. Kalau kita mampu menahan diri mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berpuasa, maka insya-Allah mudah-mudahan puasa kita itu berada pada maqam yang kedua, martabat yang kedua. Bukan mata sahajalah, termasuk juga anggota-anggota yang lain. Maknanya kita puasa bukan menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga berpuasa anggota-anggota tubuh kita. Mata, kita puasakan dia daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Telinga, kita puasakan dia daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut, kita puasakan dia daripada berkata perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga anggota-anggota kita yang lain, tangan contohnya. Jangan kita gunakan tangan kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Kerana kalau kita tidak mampu menahan anggota tubuh kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan itu, maka sebenarnya kita tidak dapat mencapai maqam yang disebut dengan khusus tadi. Iaitu maqam yang kedua bagi martabat orang-orang yang berpuasa. Maqam pertama tadi maqam orang awam, iaitu maqam menahan diri daripada makan dan minum, dan juga kita menahan diri daripada kemaluan kita, nafsu kemaluan kita. Maqam yang kedua iaitu menahan diri bagi anggota-anggota badan kita, anggota tubuh kita, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Mata tadi kita dah sebut, menahan diri melihat perkara-perkara yang diharamkan. Telinga, menahan diri daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Mulut sama juga, menahan diri daripada berkata perkara-perkara yang diharamkan. Tangan, menahan diri daripada menulis ataupun mengambil perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki begitu juga, menahan diri daripada melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mampu melakukan ibadah puasa dengan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui anggota-anggota zahir kita itu, insya-Allah kita mampu untuk mencapai maqam yang kedua daripada puasa. Tapi biasa nak capai maqam kedua ni pun berat bagi kita, orang awam bagi kita, orang awam ini. Tapi tak mustahil untuk kita usahakan. Dan yang ketiga, martabat puasa yang ketiga seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitulah maqam khusus bil khusus, ataupun maqam yang mana puasa itu bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga, menahan nafsu kemaluan, ataupun menahan diri anggota-anggota tubuh, tetapi juga puasa itu adalah meliputi puasa dalaman, yakni puasa hati. Hati pun turut berpuasa. Jadi bagi orang yang mencapai maqam yang ketiga ini, hatinya turut berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Ini satu kedudukan yang sangat tinggi, yang bukan sahaja boleh dicapai dengan mudah, perlu bermujahadah, dan bukan semua orang boleh dapat, dan mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa sahaja yang mampu mencapai maqam yang ketiga itu, iaitu berpuasa hatinya juga turut berpuasa. Walaupun begitu tuan-tuan sidang hadirin sekalian, walaupun ada
martabat ataupun maqam di dalam pelaksanaan puasa, kita janganlah lemah semangat. Kita walaupun biasanya kita berada pada kedudukan orang awam, iaitu hanya puasa menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan juga menahan diri kemaluan kita daripada melakukan hubungan di siang hari, itu pun dah dikira sebagai suatu yang sangat baik kepada kita. Kalau dapat kita istiqamah, maintain, melaksanakan ibadah puasa seperti itu dah orang kata dah sangat bermakna kepada kita. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita mampu usahakan lebih, silakan. Okey. Baik, itu apa yang kita sebut sebagai hak Ramadan. Yang pertama yang perlu kita laksanakan dengan sebaiknya, iaitu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di dalam Ramadan ini ada juga hak yang lain untuk kita berikan kepada, yang sepatutnya kita berikan kepada Ramadan, iaitu apa yang kita sebut dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran dalam Ramadan ini adalah sangat istimewa sekali, kerana Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Jadi mengambil kesempatan Ramadan yang hadir kepada kita, yang menjadi tetamu istimewa kita, jadi kita mestilah usahakan untuk kita menjadikan Ramadan kita itu sebagai betul-betul bulan Al-Quran. Maksudnya, kita lipat gandakan pembacaan ayat suci Al-Quran di dalam Ramadan ini. Kerana Ramadan itu sendiri bulan Al-Quran, dan kerana ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam kita membaca Al-Quran dan bertadabbur dengan Al-Quran itu lebih besar ganjarannya daripada kita membaca Al-Quran dan bertadabbur dengannya di bulan selain Ramadan. Justru itu, tuan-tuan sedang hadirin sekalian, ambillah kesempatan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Sama ada secara berjamaah ataupun secara beramai-ramai, yakni kita bertadarus, maupun juga secara individu. Ambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Lepas solat, jangan kita tinggalkan. Lepas solat fardu misalnya, istiqamah kita untuk membaca Al-Quran. Ada waktu-waktu yang lapang, baca Al-Quran. Jangan sampai nanti apabila kita hitung di dalam Ramadan, Al-Quran yang dibaca lebih sedikit daripada WhatsApp yang kita baca, Telegram yang kita baca, Facebook yang kita baca, surat khabar yang kita baca. Sepatutnya di dalam Ramadan ini, waktu untuk kita membaca Al-Quran itu lebih banyak daripada membaca bahan-bahan yang lain yang biasa kita baca. Itulah. Jadi justru itu, saya harapkan mudah-mudahan di kesempatan Ramadan ini dapat kita jadikan kesempatan yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran dan bertadabbur dengannya dengan sebanyak-banyaknya. Supaya kita dianggap sebagai orang-orang yang memberikan hak kepada Ramadan, yakni melayani Ramadan sebagai tetamu istimewa kita dengan sebaik-baiknya. Kerana kalau kita banyak baca Al-Quran dalam Ramadan, insya-Allah Ramadan bila pergi meninggalkan kita, nanti akan bersembang-sembang dengan malaikat dan sebagainya, dan menyebut nama kita, ni si Fulan di dalam Ramadan ini, banyaknya dia baca Quran. Di dalam Ramadan ni, baiknya puasanya. Kalau boleh begitulah, kan? Jangan sampai nanti Ramadan bercerita benda-benda yang tak baik kepada kita setelah meninggalkan kita. Tak guna ini orang. Jangan sampai begitu, kan?
di dalam Ramadan, Allah beri kesempatan kita berada dalam Ramadan, tapi kita tak manfaatkan Ramadan dengan sebaiknya. Justru itu tuan-tuan, pastikan kita memberikan hak Ramadan dengan kita memperbanyakkan membaca ayat suci Al-Quranul Karim dan juga bertadabbur dengannya. Yang ketiga, tuan-tuan sedang hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hak Ramadan juga yang perlu kita berikan kepada Ramadan sepanjang Ramadan ini, iaitu untuk kita memperbanyakkan sedekah. Untuk kita memperbanyakkan sedekah. Kerana bersedekah di dalam Ramadan ini tak sama macam kita bersedekah di luar Ramadan. Ya? Di dalam Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang banyak untuk kita melaksanakan sedekah. Dalam Ramadan, satu, kita ada disebut dengan zakat. Zakat fitrah. Dalam Ramadan. Kan? Mana sedekah wajib kita untuk kita tunaikan ialah dalam bentuk zakat fitrah. Ya? Di dalam Ramadan. Jangan lupa, jangan kita tidak berikan hak Ramadan ini, yakni jangan kita lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Pada waktu yang sama juga, tuan-tuan, selain pada zakat fitrah, kita juga boleh mengambil kesempatan di dalam keberkatan Ramadan ini untuk kita menunaikan zakat harta kita yang lain. Kalau ada emas banyak, kan, dalam Ramadan ni bayar zakat emas. Kalau ada harta perniagaan, dalam Ramadan ni bayar zakat perniagaan. Yang mana penunaian zakat ini di dalam Ramadan mudah-mudahan menambahkan lagi keberkatan kepada harta kita. Kalau ada macam-macam lagi harta yang lain, ada ternakan sebagainya, kan? Di dalam Ramadan inilah kesempatan terbaik untuk kita membayar zakat kita, menunaikan sedekah wajib kita dalam bentuk zakat. Dalam Ramadan ini. Samping zakat fitrah, juga zakat harta yang lain. Kerana keberkatan Ramadan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan gandaan yang banyak kepada kita. Bila kita melaksanakan amal soleh di dalam Ramadan ini. Di samping itu tuan-tuan, di samping sedekah wajib, kita juga boleh melaksanakan sedekah sunat. Dalam Ramadan ni kita boleh banyak bersedekah sunat, menaja orang-orang berbuka puasa. Contohnya, kami di IPGM Kampus Radio Melewah ni memang setiap hari ada jadualnya kita menaja pelajar kita berbuka iftar harian di surau kita. Jadi kalau ada kesempatan, ada lebihan rezeki, bolehlah ambil kesempatan untuk kita menaja pelajar-pelajar ini ataupun siapa sajalah berbuka puasa. Kerana menaja orang yang berbuka puasa ini sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kita dapat ganjaran dari sudut kita memberikan infak itu, tetapi juga pahala orang yang berpuasa itu. Pahala orang yang berpuasa itu insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita juga kerana kita memberikan sedekah ataupun menginfak menaja orang-orang yang berbuka puasa. Ini satu kesempatan yang jangan kita lepaskan di dalam Ramadan. Kalau kita lepas, seolah-olah kita melepaskan peluang keemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kalau macam main bola sepak tu, bola dah depan gol tapi tak mau skor juga. Sepak lain juga. Maksudnya tak mau mengambil kesempatan yang telah terhidang di depan mata kita. Jadi tuan-tuan kena muhasabah diri untuk kita jangan terlepaskan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat berada dalam Ramadan, jangan kita lepaskan peluang-peluang keemasan untuk kita melaksanakan amal soleh, untuk kita melipat gandakan amalan kita dengan melakukan perkara-perkara kebaikan seperti mana yang
kita sebutkan tadi, ya, iaitu berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, seterusnya kita mengambil kesempatan untuk berinfak atau bersedekah dalam Ramadan ini. Dan tuan-tuan, yang terakhir, untuk kita berikan juga hak kepada Ramadan ini, iaitu apa yang kita sebut sebagai qiyam, yakni mendirikan malam-malam Ramadan. Di kesempatan Ramadan ini, tuan-tuan, jangan kita lalaikan diri, jangan kita lepaskan peluang untuk kita mendirikan malam-malam Ramadan, yakni kita bertarawih, ya, bertarawih, ya, menunaikan solat sunat tarawih. Sebab solat sunat tarawih ini hanya diberikan kesempatan untuk kita melakukannya, untuk kita melaksanakannya di dalam malam-malam Ramadan. Di luar Ramadan tak ada tarawih. Kalau orang buat solat tarawih di di malam-malam selain pada Ramadan, itu masalah, kan? Jadi di kesempatan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ni, Allah berikan peluang kepada kita berada dalam Ramadan, jangan kita lepaskan peluang untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan solat tarawihnya dan juga solat sunat yang lain. Solat sunat yang lain maksudnya solat-solat malam, mendirikan malam-malam Ramadan. Apatah lagi apabila nanti kita dah berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Jangan lepaskan peluang. Mudah-mudahan ada chances, ada peluang kepada kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita malam yang istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh dan memberikan hak-hak yang sepatutnya kita berikan kepada tetamu istimewa kita Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala amalan kita dan redha kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengannya dan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekadar itu yang dapat saya kongsikan pada kesempatan pagi ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.